Kisah inspirasi yang kami nak bawakan pagi ini sudah pun bersedia bersama kita. Sebenarnya ini dia, kita nak perkenalkan Puan Amnah Yaakob, ibu kepada Cik Nur Aini Baharudin bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, sihat. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Nur Aini Baharudin lah, anaknya yang seperti mana anda dapat saksikan tadi perkongsiannya untuk yalah sama-sama kita kadang-kadang kita nak share rutin tu, tak sangka rutin kita sebenarnya dapat perhatian kan, mungkin apa yang dilalui dan sebagainya. Tapi sebelum tu kita nak dapat tahu juga bagaimana sebenarnya cerita yang bukan orang lain tahulah bagaimana hubungan ibu dan anak ni. Ini mungkin nak kongsikan terlebih dahulu. Rutin yang dikongsikan itu adalah rutin harian. Memang hari-hari yang dilalui, gerak daripada KL ke Melaka, Melaka ke KL tu. Betul. Saya dengan ibu, saya anak sulung. Okey. Seorang je perempuan. Jadi rutin harian tu kalau ikutkan sebelum ni saya bertugas di 2018 bermula bertugas di Kuala Lumpur lah. Okey. Dan sewaktu berpindah tu pada bulan April. Arwah ayah meninggal pada bulan waktu tu, saya masih lagi ada ayah lah. Jadi ayah meninggal pada September 2018. Itu permulaannya untuk saya ulang alik daripada KL dengan Melaka sebab ibu mengalami fasa kemurungan lah sebab arwah ayah dah tak ada, jadi dia tak ada kawan untuk bergaduh. Selama ni dia boleh ada kawan bergaduh tu. Jadi ada lah kan kat rumah tu, kita nak cari pasal ke, kita nak bermanja ke, ada. Kita nampak tiba-tiba dia dah tak ada. Kita nampak dia senyap, dia banyak nak pergi kubur semua. Jadi kita pun macam sebagai seorang anak tu, bila kita balik dia tak ceria. So bila dia tak ceria tu, kita cuba jugalah bawa dia pergi Kuala Lumpur sebab waktu tu saya masih menyewa lagi lah dekat Kuala Lumpur. Jadi bila kita bawa, saya tengah bekerja, telefon tu saya rasa 20-30 kali berdering je. So kita macam macam mana ni? So akhirnya bila saya buat pertimbangan balik, dia selesa dengan rumah dia. Sebab rumah tu ada kenangan banyak. Jadi dia nak duduk dekat dalam rumah tu dalam keadaan bertenang. Jadi dekat situ permulaan rutin harian saya bermula. Okey. Sedar tak sedar dah 5 tahun Betul, sebenarnya berulang alik dari Melaka ke Kuala Lumpur. Puan Amnah nak tanya juga, bila Aini ambil keputusan untuk pindah balik semula ke Melaka, tinggal bersama Puan Amnah kan, risau tak apabila Aini setiap hari ulang alik untuk pergi kerja sampai di Kuala Lumpur? Risau, makcik risau. Yalah, Aini ni perempuan kan. Balik, kalau dia keluar tu kadang sampai pukul 12. Dia bergerak daripada tempat kerja tu. Tuhan sajalah yang tahu hati makcik kan. Betul. Anak perempuan. Bagaimana mungkin bila dah balik semula tinggal di Melaka, rasa tenang tak dapat duduk kat rumah sendiri yang memang rasa rindu sangat, ada banyak kenangan ni? Alhamdulillah lah. Memang lagi tak samalah duduk dengan rumah anak dengan rumah kita kan. Sebab kenangan tu baru. Anak tu ambil sebab makcik tinggal seorang. Anak semua dah dia mencari rezeki kan. Makcik faham. Yalah. Seorang perempuan kan. Ya. Aini dia perempuan. Yalah, kita kadang-kadang nak tahu juga kan bila tengok hubungan Aini dengan maknya yang yalah, kita nampak hubungan dia ni satu kasih sayang yang susah kalau kita nak kata, walaupun jarak tu tak dapat nak memisahkan. Aini ni orang dia macam mana, Cik? Kan? Gosip-gosip lah sikit, cerita-cerita. Mana tahu Cik nak cerita macam mana Aini seorang anak perempuan yang bagaimana karakter dia dekat rumah. Pada Cik Aini ni orang dia macam mana? Dia orang dia alhamdulillah. Dia nyabar. Makcik cakap demi kerja tak apalah, tak payahlah. Dia sanggup berpulang tu, makcik tak kasi. Memang dia naklah, mati-mati dia naklah ulang dia balik. nak, dia kesian tengok ibu ni seorang-seorang. Macam mana pun makcik tak ada mengadulah yang lain-lain tu. Walau saudara dekat ke, dia orang buat hal dia lah. Kita boleh bergerak lagi, makcik. Memang dia balik tu, makcik tak tahu nak cakap apalah. Makcik bukan paksa dia balik. Tahu dia mencari rezeki tu jauh. Kesian kakak, mak kakak. Itulah dia punya tu.
Aini sendiri kan, inilah yang dikatakan pengorbanan seorang anak kan. Rasa walaupun penat, walaupun kadang-kadang kita rasa macam tak mampu dah setiap hari nak berulang-alik. Tapi bila kita nampak wajah ibu tu, rasa hilang semua tu. Bagaimana Aini sanggup lalui sedar tak sedar dah 5 tahun? Ya, ya. Betul, kadang-kadang macam kita nak cakap ni, saya dah janji kat diri saya, aku takkan nangis untuk cerita apa yang aku lalui. Sebab orang tak nak tahu susah kita. Tapi kalau tanya balik kekuatan tu, saya sendiri pun lemah. Kalau orang tanya pengorbanan seorang anak pada ibu, sebenarnya tak. Pada saya pengorbanan seorang ibu pada anak. Sebab pagi tu dia bangun. Yang buat jadi kekuatan sebab kadang-kadang saya dah penat balik kerja macam dia cakap lah 2018 sampai 2020 kerja saya waktu tu memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Ada waktu saya kena bertugas 24 jam. So waktu tu saya kena keep call dia, mak makan belum, semua everything. So saya akan sampai rumah dalam pukul 12 kebiasaannya. So apa yang jadi kekuatan sebab makcik ni lah yang bangun pagi. So dia macam, kak kerja. Betul, kita pun macam penat-penat. Tapi sebab apa? Yang terdetik bila kita sedar dia tengah semayang tau. Nah, dia akan bangun. Memang dia punya rutin 3.30 saya macam dah boleh hafal. Dia akan bangun, dia akan semayang sunat, dia buat semayang tahajud semua tu. Sebab semata-mata dia nak doa supaya saya boleh pindah. Tapi tak dapat juga. So kita ni dalam keadaan yang macam penat macam mana pun, dia macam nak. Kadang-kadang kita tengok filem, hati macam terdetik sebab tengok orang kat atas tikar semayang kat ni. Kita tengok ibu kita, dia tengah kat atas sejadah tu menangis, meminta. Sebab saya tak nampak doa dia. Dalam diam dia mendoakan supaya saya selamat untuk perjalanan tu. Itu satu. Yang kedua, kak nak minum air apa? So kita tengah siap-siap ni, kita memang tak fikir apa. So dia pergi dapur, dia kacau air. Sebenarnya patutnya itu adalah tanggungjawab saya, tapi saya tak mampu. Nak kena buat breakfast untuk dia pagi-pagi semua memang tak mampu. Sebab kita just fikir saya tak ada life. Saya balik pun pukul 12 malam sampai. So memang tak ada kehidupan pun. Bangun pukul 3.30, pukul 4 saya ada masa tidur 3 ke 4 jam. So saya akan bersiap. So dia siapkan air, hanya segelas pun okey, dan ada sekeping biskut, apa je yang ada tu dia ambil. So akan ada conversation antara saya dengan dia selama setengah jam sebelum saya bergerak pukul 5 tu. So apa je yang dia nak cerita, apa yang dia nak luah, itulah masanya, itu momennya sampai. Dan yang paling penting dia tak hantar saya macam boleh tengok kat depan video tadi, sampai saya dah naik kereta pun ada sampai kat tepi pintu pun dia dah pegang. Ibarat macam mak berat hati ke nak lepaskan akak kerja ni, cakap jauh dekat sudut hati dia, kita tahu dia risau apalah perjalanan anak aku ni semua kan. Itu yang jadi sumber kekuatan pagi tu kan. Orang kata bangun pagi punca rezeki kan. Ini dengan berkat doa mak, memang kat situ saya rasa kekuatan, keberkatan daripada situ. Itu je kekuatan dia. Dan inilah sebenarnya fasa untuk kita ni berbakti kepada mak kita yang ni kan. Untuk yang mungkin tak mengetahui, kalau boleh diceritakan kan, kondisi mak pun tak berapa nak sihat. Macam penglihatannya pun ada ni, tak berapa nampak sangat dia. Macam mana? Start 2020, dia tak suka nak mengadu. Macam dia cakap, dia tak suka bercakap. Sebab tu kita mak ayah, kita nampak anak kita punya perubahan. So saya merasakan, sebab saya anak sulung. Sebelum ni saya memang, kalau kata saya memang anak ayah. Bila arwah ayah tak ada, di situlah permulaan cinta kami bermula. So selalu cinta, orang cinta suami isteri, semua dia orang suka mengagungkan. So dekat situ sebenarnya saya dan mak saya mula bercinta sebab saya nak kena faham dia. Dia kehilangan, macam mana saya nak adapt perangai dia yang kemurungan, dia hilang ayah, nak faham apa yang dia rasa sebab dia tak pernah nak meluah. So apa yang berlaku, rutin harian dia berubah. Dia ada cerita yang dia suka tahu. Wanita hari ni pun dia ada tengok semua setiap hari sebab TV adalah kawan baik dia. Saya start perasan bila dia tak tengok cerita-cerita tu. So saya macam, kenapa tak tengok? Contoh macam banyaklah cerita-cerita macam gerak khas. Ada cerita-cerita yang dia minat nak tengok, tak tengok. Lepas tu so saya tanya, mak cerita ni mak tak tengok ke? Dia cakap, lupa. Tapi hakikatnya sebenarnya dia tak nampak jam. Dia tak nampak TV tu. Dia tak mention yang dia tak nampak pelihatan. Sampai satu momen dia jatuh tersungkur. Sebab rumah saya antara rumah tengah nak ke belakang tu ada tangga. So dia terjatuh. Dia cakap,
tak perasan pula ada tangga. Saya cakap tangga tu dah memang ada. So saya ambil inisiatif, saya bawa pergi jumpa doktor. So waktu tu pelihatan dia 85-80. Bermaksud dia memang tak nampak. So dekat situlah saya mula cuba bawa dia untuk rawatan. Tu tadi yang ada kita tunjukkan tu, dia baru buat proses mata untuk sebelah. So sekarang ni lagi sebelah pada 19 hari bulan 6. Okey. Cik Amnah, kenapa tak nak bagi tahu Aini? Takut Aini susah hati ya? Ya. Yelah, sebab bila kita kehilangan orang yang dah berapa tahun kan yang kita bersama-sama, arwah suaminya, tapi dalam masa yang sama kehilangan seorang ayah tempat bergantung juga. Fasa ini sebenarnya kedua-duanya ada cabarannya sendiri untuk melayani perasaan itu. Cik, bila kalau mungkin nak dikongsikan juga dengan kita kan, rasa yang sebenarnya ialah hari-hari Aini ni mesti dalam doanya. Apa yang selalu dititipkan? Doa bagaimana yang selalu Cik doakan semasa sujud, semasa minta pada Allah tu, apa yang Cik doakan untuk Aini ni hari-hari? Okay, Cik nak kongsikan juga dengan kita. Yalah makcik doakan, ya Allah, makcik cakap selamatkanlah anak makcik. Memang hari-hari makcik doakan anak makcik. Dia keluar je rumah pagi, memang tak lepas lah. Walaupun makcik ni tinggal seorang. Makcik doakan, ya Allah selamatkan perjalanan anak makcik. Tuan orang ini pergi dan balik. Kadang makcik pesan, kakak tak payah balik, nak penat hari-hari. Balik hari-hari dia balik. Makcik tak cakap apalah. Tapi dia kuatkan semangat dia balik. Kadang dia balik pun tak bagi tahu makcik. Kadang dia tidur kat pejabat tempat dia kerja, dia kata, yalah, ibu kan. Anak lelaki lain, anak perempuan lain. Pasal jauh. Tu yang makcik risau. Kalau lelaki pun rasa tak tahan macam tu berulang-ulang. Yalah, kalau lelaki pun mungkin dia ralat juga kan nak lepaskan anak kan. Macam mana pun anak. Lagilah perempuan satu malam pergi dan balik. Kita bekerja. Lepas tu kita juga mengharungi orang kata perjalanan yang jauh tu. Kadang-kadang kerjanya satu tekanan kan. Diri kita pun sendiri ada masalahnya. Bagaimana sendiri Ani melihat kekuatan Aini ni untuk bangkit, lupakan tekanan tu untuk fikir semuanya dilakukan kerana Allah, kerana ibu. Sebenarnya benda ni proses sebenarnya. Kita pun sebagai manusia biasa dia je up and down dia tau. Tapi daripada proses tu saya belajar, saya tak akan bawa apa masalah yang jadi dekat pejabat balik rumah. Saya akan pastikan mak saya balik tengok saya nampak macam tak bermasalahnya anak aku ni something. Tapi kat office tu dah macam malapetaka, macam-macam dah ada. So saya akan, sebelum saya bergerak daripada KL, saya tak boleh nak pastikan jadual sebab masa kadang-kadang kita overtime ada semua-semua kan. Saya akan pastikan masa saya dekat dalam kereta selama 15 ke 30 minit tu hanya untuk bercakap dengan diri sendiri. Kalau aku tak kuat, kalau aku tak bertahan, sebab sebenarnya ramai jugalah macam ada orang cakap tak pernah aksiden ke, macam mendoakan sesuatu malapetaka pula kan. Tak pernah aksiden ke, tak pernah microslip ke, macam mana something. Kiranya satu doa yang saya rasa macam, cuba kau bayang kalau aku aksiden, aku ni jaga mak aku, siapa yang nak jaga mak aku? So kita setiap hari sebelum kita nak gerak balik tu, macam setiap pagi saya akan pegang steering, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kau selamatkan perjalanan aku pergi dan balik sepanjang tempoh aku bekerja dalam satu hari ni. Setiap hari doa tu memang tak pernah luputlah daripada saya punya mulut, sebab saya berharap supaya saya pergi dan balik dalam keadaan selamat. Macam tu juga bila saya habis kerja, macam mana stres pun saya akan cakap dengan diri saya sendiri balik, aku kena pastikan aku selamat sampai dekat rumah supaya hari esok mak masih lagi bersama aku. Kita tak fikir diri kita tahu, sebab kita fikir makcik ni nak bergantung dengan aku. Kalau aku sendiri lemah, macam mana dia nak kuat? Sebenarnya kami saling bergantungan lah. Dia support saya dan saya support dia. Sebab tu kalau lah macam harian Metro hari tu, sebenarnya secara jujur bukanlah pengorbanan seorang anak terhadap ibu sebenarnya. Pengorbanan seorang ibu macam mana dia support anak dia sebenarnya tak terlalu kuat lah. Dia lagi
banyak liku dan dia support kepada saya untuk meneruskan perjalanan tu pada saya lah. Kami di Malaysia hari ini doakan yang baik-baik saja untuk Aini dan juga untuk Cik Amnah sendiri ya. Sebab kita melihat bahawa orang mungkin tak tahu apa yang dilalui dua beranak ini, tetapi hakikatnya kerana kasih sayang, kerana tanggungjawab seorang anak itu pada ibunya membuatkan Aini kuat untuk terus melupakan perjalanan itu satu perkara ataupun halangan yang jauh lah. Tetapi sebaliknya kerana kasih sayang seorang ibu ni jugalah segalanya dipermudah. InsyaAllah. Aini nak peluk mak. Ya. Boleh. Dari tadi nak peluk mak rasanya. Takut macam... Jadi tak nak nangis. Itulah. Kenapa tak nak nangis lah. pun. Kita pun sebenarnya tak nak nangis rancangnya ni. Allah Kita kan nak menginspirasi. Tapi kita nak tak bagi nangis. inspirasi kat orang je sebenarnya. Tak apa. Minta maaf banyak-banyak. Kita doa yang baik-baik Terima kasih saja. banyak-banyak, Cik Amnah. Nur Aini Kesihatan. Baharudin dan juga Puan Amnah bersama dengan kita hari ini. Bukan kerana apa, kerana cinta, kerana kasih dan pengorbanan itu sebenarnya bukan datang daripada seorang. Kedua-duanya ada cinta yang bertaut selepas kehilangan seorang yang disayangi.